Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Basirin Utbah bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Basirin Utbah bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Fi sanati thalithati lil hijrah, pada tahun 6 Hijriah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati bi 1500 min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada Madinah bersama dengan 1500 pasukan mujahidin, muyammimina wujuhahum syatr al-Masjid al-Haram yuriduna ada al-umrah. Mereka menuju ke kota Makkah untuk menunaikan ibadat umrah pada tahun 6 Hijrah. Satu malam Nabi bermimpi Nabi masuk dalam Mekah buat umrah. Dan mimpi Nabi ni wahyu. Cuma tak tahu mimpi tu diumum, tak tahu bila. Bulan ni ke, bulan depan ke, tahun ni ke, tahun depan ke, Allahu a'lam. Tapi mimpi Nabi ni merupakan wahyu. Maka Nabi rasa tak apalah, kita try pergi pada tahun 6 Hijrah ini dengan 1500 mujahidin. Fama in alimat bihim Quraisyun, entah macam mana orang Quraisy tahu tentang kedatangan Nabi ke Mekah, hatta aqadatil azma ala an tasuddahum an dukhuli Makkah mahma kana thamanu ghaliyan. Orang kafir Mekah bila tahu Nabi SAW nak masuk ke kota Mekah ni, diorang berazam untuk menyekat kemasukan Nabi, walaupun mereka terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Maknanya kalau terpaksa perang, menumpahkan darah, kehilangan nyawa, kita akan lawan Muhammad. Yang penting Muhammad jangan masuk dalam kota Makkah. Lakinnaha atharat an yatima dhalika sulhan in wajadat lisulhi sabilan. Tapi di waktu yang sama, orang Quraisy pun fikir juga nak lawan Muhammad ni bukan senang, kan? Lalu berlakulah, diringkaskan cerita dekat sini, berlakulah satu pertemuan antara orang Quraisy dengan Nabi SAW, dan dibuatlah perjanjian yang dipanggil Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintaqat al-Hudaybiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah lokasi bernama Hudaybiyah. Dia kata Hudaybiyah kat sini ikhtalafu fiha minhum man shaddadaha wa minhum man khaffafaha wa hiya qaryatun mutawassitatun laysat bil kabirati. Sebuah tempat, sebuah kampung yang sederhana, tidaklah luas sangat. Sumiyat bi bi'riha indal masjid syajarah, dan dinamakan kampung ini dengan nama Hudaybiyah dengan sebab ada sebuah telaga dekat situ yang terletak di sebuah masjid allati baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtaha, yang Nabi SAW berbai'ah dengan para sahabat di bawah pokok tersebut. Wa sumiyatil Hudaybiyah bi syajaratin hadba kanat fi dhalika al-mawdi' wa hiya aqrab ila Makkah minha ila al-Madinah. Hudaybiyah ni nama sejenis pokok ternama hadba yang terletak di kampung ini, dan dia terletak berhampiran dengan kota Makkah. Jadi disitulah berlakunya
perjanjian Hudaybiyah ataupun bai'atul ridwan. Bai'ah ni janji setia, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut bela di atas kematian Osman yang digembar-gemburkan. Ringkas cerita, masa Nabi sampai dekat situ, Nabi nak masuk ke Mekah, nak buat umrah. Jadi Nabi hantar wakil untuk bincang orang Mekah, boleh ke tidak aku masuk. Lalu Nabi SAW hantar Sayyidina Osman bin Affan untuk bincang, sebab Sayyidina Osman diramai saudara mara dalam Mekah ni. Sayyidina Osman masuk, kan, masuk 2-3 hari tak dengar berita, call tak ada orang angkat, hantar WhatsApp tak ada line satu je, tak ada dua, kan. Jadi confused lah, apa cerita ni kan. Lalu tuan-tuan semua, lalu entah macam mana dapat berita Osman telah dibunuh oleh orang Quraisy. Masa itulah Nabi dengan para sahabat membuat perjanjian, dia panggil apa? Bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan, bai'ah yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bai'ah untuk menuntut bela di atas kematian Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi bai'ah ni hanya satu parti dalam Malaysia je yang buat bai'ah ni, iaitu Parti Islam se-Malaysia. UMNO tak ada bai'ah, tuan-tuan. BN tak ada, PKR tak ada, DAP tak ada. Yang terbaru apa? PAN. Itulah lebih kurang. Rasa dia tak ada juga. Nak buat macam mana dah dia langgar bai'ah, kan? Jadi orang yang nak join Parti Islam, khususnya wakil rakyat, bukan boleh main-main pada orang Islam ni, kan? Kalau orang na'udzubillah min zalik, kita tak nak jadi wakil rakyat, na'udzubillah min zalik, ya. Maksudnya kalau orang dah letakkan dirinya dalam jemaah Islam ni, dan bila dia telah melafazkan bai'ah tu kita buat berdasarkan apa yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Bukan kita atuk nenek kau cipta sendiri, bukan untuk guru pondok pandai cipta, bukan. Nabi yang buat. Sahabat pula ikut bai'ah tu. Bai'ah yang kalau kita tengok dekat Aqabah, sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah, kan, perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, apa yang kami akan dapat kalau kami pertahankan kau di dalam Madinah? Nabi jawab, Al-Jannah, kau akan dapat syurga. Maka sahabat ini terus berbai'ah dengan Nabi SAW, berjanji setia dengan Nabi SAW fil makrah wal mansyad, sama ada dalam keadaan suka ataupun tak suka, senang ataupun susah, mereka akan terus istiqamah dengan Nabi SAW. Begitulah orang masuk perjuangan Islam macam tu. Suka tak suka, setuju tak setuju, dah keputusan parti kata macam tu, ikut. Sebab selagi mana kita ni ada 4 benda, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, insya-Allah selamat. Ya, langgar 4 benda ni, tak selamatlah kita. Na'udzubillah min zalik. Tafiqa sufara'u taruhu wa tagdu bainahu wa baina Quraisy wa tala bainal fariqaini taraju' wa tafawud. Maka ketika itu tuan-tuan berlakulah tafawud, perbincangan antara dua pihak, Quraisy dan Nabi SAW. Bincang macam mana nak settle masalah. Nabi kata, aku nak masuk dalam Mekah, aku nak buat umrah, aku bukan nak berperang. Orang Quraisy kata, tak boleh, no way. Itulah bincang. Ila anja'a Suhail bin Amr, sehingga datang seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini anak beranak dengan isteri Nabi, almarhumah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kalau tak silap saya lah, kalau tak ingat, tak silap kita masa kita belajar kitab dulu yang warna merah tu, Suhail ini yang membeli, kalau tak salah adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dia beli kat pasar, lepas tu Khadijah ambil Zaid, dan bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, dihadiahkan Zaid ini kepada Nabi SAW. Suhail ini orang bijak, orang cerdik, cakap sedap, pandai berpantun bersyair.
Di zaman jahiliah kerja dia buat syair, buat pantun untuk mengutuk Nabi SAW. Sayyidina Umar pernah kata, kalau aku jumpa orang tua ni besok, benda pertama aku buat, aku cabut gigi dia. Orang ajar sangat mulut tu. Umar punya nak marah, ya, Suhail bin Amr. Tapi subhanallah, ketika berlakunya peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, Allah buka pintu hati dia masuk Islam, tuan-tuan. Ini benda iman, bukan senang, tuan-tuan. Istiqamah ni berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap-harap kita semua ni istiqamah dalam perjuangan Islam, insya-Allah. Amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin. Ila an ja'a Suhail bin Amr safiran lil musyrikin, sehingga datangnya seorang yang bernama Suhail bin Amr yang merupakan, panggil apa tu yang duduk dekat kedutaan tu, diplomat, apa? Duta. Ana pening kepala sikit, tuan-tuan. Ambil Syekh Quraim Rajah dekat airport tadi, balik tak boleh tidur sakit kepala. Okey, jadi duta. Jadi duta Quraisy lah, jumpa Nabi, bincang. Wasalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdamai dengan Nabi. Ala an yakfila aidan ila al-Madinati, antara yang dipersetujui apa dia, hendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik semula ke Madinah. Wa an yurji'a umratahu ila al-'amil qadim, dan Nabi kena postpone umrah, tak boleh masuk tahun 6 Hijrah, masuk tahun depan, tahun 7 Hijrah. Sedangkan Nabi dan para sahabat dah sampai dekat Hudaibiyah, beberapa kilometer saja lagi akan masuk dalam kota Mekah. Dah dekat sangat Syekh nak menang tu. Ibarat kita dah nak menang Putrajaya, gitulah lebih kurang cerita ni, kan? Satu kena belajar, kena sabar berjuang ni Syekh. Dah dekat sangat. Dalam perjanjian tu kata apa? Tuan-tuan, kalau tengok dalam peristiwa Hudaibiyah ni, orang kafir dah lemah tau. Memang lemah sangat-sangat. Dia orang punya panglima semua dah bungkus habis dah. Tapi dia buat bodoh, buat gong gitulah. Biasalah kan, orang pegang kuasa kan, dia dah tak ada benda dah, orang semua menyampah dah ke dia. Tapi dia berasa dia bagus. Kalau tidak ada, kita pakai bangsat, cik macam bagus kan. Padahal dia bangsat sekali. Sedap-sedap kata kurang bangsat. Sekarang dia cakap makin teruk lah orang tu. Sial aku tengok dia. Jadi tuan-tuan, kalau tengok dalam cerita Hudaibiyah ni, Nabi ni 1,500 mujahidin. Sekali dia masuk Mekah, selamat Mekah, dia sampai kat Hudaibiyah, tiba-tiba puak-puak kafir kata, okey, kita berdamai wahai Muhammad. Nabi terima perdamaian tu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak kita ni? Iyalah tu. Ini masalah kita kan, kadang macam mana pun cakap tuan-tuan tahu tak, dengan hasil perdamaian ini Allah buka pintu hati beberapa orang kafir Quraisy masuk Islam. Kita dalam perjuangan Islam macam itulah juga. Kita ni bila banyak bersabar dan kita tunjukkan perdamaian kita dengan musuh, insya-Allah Allah buka pintu hati seorang dua di kalangan mereka untuk bersama dengan perjuangan Islam. Itu ceritanya. Tapi ada orang anti sungguh-sungguh. Dia kata Abu asal bukan Amno, dia kata macam tu. Aku tak kata Amno. Dia pun manusia juga. Kalau Allah buka pintu hati dia nak duduk dalam saf perjuangan Islam, macam itu kita kena ingat. Sebab tu masalah hati ni jangan main-main. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tok Guru ni sabar, didik, tarbiyah. Orang tak sabar, dia kata UG macam-macam dia kata. Ana banyak-banyak benda orang cerita pasal UG. Satu benda yang paling anda takkan lupa forever and ever and Batman forever, tuan-tuan. Bila orang tanya pasal UG kan, unity government tu, Tok Guru kata apa? Bukan kita je nak masuk syurga, kita nak bawa semua orang masuk syurga. Tok Guru faham, dia cakap macam tu. Maknanya bila ada unity government ni, insya-Allah lah adalah orang yang terbuka hati nak join jemaah Islam. Itu cerita dia. Tok Guru nampak hari akhirat. Ada orang tak nampak hari akhirat, dia nampak Putrajaya je. Ini masalah ya, tak boleh macam tu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, perjuangan Islam ni perjuangan yang jauh,
Sabar, banyak-banyak ikut arahan, insya-Allah Allah beri kemenangan. Jadi tuan-tuan, Nabi boleh sangat dah rembuh Hudaibiyah, boleh dah. Hudaibiyah, Mekah tu pun terjaya dah tu. Boleh rembang khamar sekali, smackdown. Tapi tiba-tiba dia orang ajak berdamai. Kan, dia orang ajak berdamai. Nabi terima perdamaian tu. Kalaulah ada, aku katakan bahasa hati pula kan adalah golongan kata, apalah nak berdamai masa ni, kita tengah kuat, lasah je lah ustaz, apa nak berdamai tak cerdik belaka. Dia mungkin kata macam tu. Okey tuan-tuan, tengok pula perdamaian tu macam mana. Tengok dia kata tahun ni kau tak boleh masuk Mekah wahai Muhammad, satu. Yang kedua, kau nak masuk tahun depan, tahun 7 Hijrah, maknanya kena balik semula ke Madinah bang oi. Beratus kilometer ni Syaritata ayat ulama kata bi ghairi silahin, dengan syarat masuk Mekah tahun depan jangan bawa senjata. Wa yakhruja minha huwa wa ma ma'ahu ba'da 3 ayamin, dan bila dah masuk Mekah nanti jangan dulu lama-lama. Kita orang bagi visa 3 hari je. 3 hari je visa umrah. Lebih 3 hari belah pemboi kasar tu. Kan? Tuan-tuan, tengok sabarnya Nabi SAW. Nabi tu Nabi. Nabi tu Rasul SAW. Berpuluh tahun berjuang berdakwah. 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinatul Munawwarah. Muayyad min indillah, disokong, disapot oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan Nabi ni menjadi pengajaran pada kita ni. Kena sabar banyak-banyak dalam duduk perjuangan Islam ini. Wa yakuna bainal muslimin wa quraisy sulhun, dan hendaklah ada di kalangan orang Islam dan orang Quraisy sulh, perdamaian. Muddatu 10 awamin, selama 10 tahun kita akan buat perdamaian, sulh antara orang Islam di Madinah dan Quraisy. Selama 10 tahun kita tak boleh berperang, dalam tempoh 10 tahun. Tuan-tuan tengok diorang buat syarat tahu, 10 tahun jangan perang. Dan yelah, kalau kita fikir, kalau contoh na'udzubillah, ni contoh kan, kalau kita masa ni kita hidup, agak kita kata apa, 10 tahun nak bagi muka ke diorang, ya Rasulullah, kan? Diorang dah tenat dah, kita pun nak tunggu ke, rembat ajalah, kan? Okey, tuan-tuan tahu tak, subhanallah, subhanallah, maka takdir Allah dalam tempoh 10 tahun ni berlaku satu peristiwa yang menyebabkan terbuka pintu hati Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan siapa tak kenal, ayahanda kawasan Mekah paling besar sekali tuan-tuan. Bukan ketua cawangan, bukan ketua bahagian pun, ketua dia, ketua gitu-gitulah kan, tak kabarnya. Ni bukan apa, saya sirah ni benda hidup tau ya, sirah ni benda hidup. Minta Allah ampunkan dosa anda, insya-Allah, amin. Kita kalau tak duduk dalam perjuangan Islam, kita tak boleh nak cerita benda ni. Saya nak kata saya tak ada benda tuan-tuan. Saya, unit amal dengan saya, unit amal jauh mulia daripada saya. Saya ni jaga sipar je, tak ada benda. Tapi dengan sedikit, mungkin keberkatan sikit yang ada dalam perjuangan Islam yang kita dapat share tu, bila kita baca sirah, kita boleh gambarkan apa yang berlaku pada hari ini. Sebab kita duduk dalam perjuangan Islam. Tapi kalau kita tak duduk dalam perjuangan Islam, aku cerita ni macam cerita once upon a time there was a little boy in the country, tak datang bewak apa, itu je, mati tak hidup sirah ni. Tapi bila kita duduk dalam perjuangan Islam, oh gini ceritanya, apa yang berlaku zaman Nabi berulang balik pada hari ini. Tuan-tuan tengok tapi sebenarnya nanti kita akan cerita perjanjian tu 10 tahun tau, tak ada perang, tapi tak sampai setahun pun berlaku sebaliknya. Takdir Allah dalam tempoh ni, masa mukadimah perjanjian ni, kita ada cerita tak itu yang Raja Hercules kan, yang dekat masa ni lah, raja tu dekat mana? Dekat Ilya, Palestin. Dia panggil wakil Quraisy, suruh datang menghadap ke Dewan dekat Baitul Maqdis dekat Palestin, sebab dia nak interview orang Quraisy tentang seorang lelaki yang mendakwa dirinya seorang nabi. Maka Abu Sufyan bin Harb bersama dengan beberapa orang Quraisy pergi menghadap Raja Hercules ni kan, dan ditanyakan beberapa soalan, 10 ataupun 12 soalan kepada Abu Sufyan. Yang pertama tanya,
Manasabu fikum, apakah latar belakang keturunan Muhammad? Dan Abu Sufyan kata dia orang yang baik, keturunan yang mulia. Lagi dia tanya, pengikut Muhammad ramai orang senang ke orang susah? Abu Sufyan kata ramai orang susah. Antara soalannya lagi dia kata apa? Adakah Muhammad sepanjang-panjang korang kenal dia pernah berbohong? Abu Sufyan kata dia tak pernah berbohong. Dan Abu Sufyan kata, masa aku cakap tu, kami dalam perjanjian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah. Kami sekarang ada perjanjian dengan Muhammad. Ceritanya panjang. Last sekali apa kata raja tu? Kalau betul apa yang kau cakap ni, sebab ditanya pada 12 soalan tu kan, semua jawab betul belaka. Tuan-tuan ingat lagi kita cerita tu? Anda ada cerita tak tuan? Dah tak cerita, sabar je. Kambing soon ada cerita. Panjang cerita dia tuan-tuan. Dia kena bawa kitab Sahih Bukhari tu, bawa cerita dia. Okey, last sekali apa kata Raja Hercules ni? Kalau betul lah apa yang kau cakap tentang Muhammad, pengikut dia, keturunan dia, adakah pengikut makin bertambah atau semakin berkurangan? Adakah dia pernah bohong ataupun tidak? Kau jawab betul. Kalau itulah jawapannya, Raja kata apa? Wallah, demi Allah, kalau aku mampu, aku akan pergi bertemu Muhammad untuk aku basuh kakinya. Raja Rom tu kata macam tu. Bila dia kata macam tu, seluruh menteri-menteri Rom terperanjat buruk belaka, tuan-tuan kecoh. Maka kata Abu Sufyan, laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Dahsyat sangat Muhammad ni, sampai dekat Rom orang kenal dia. Sejak pada itulah terbuka pintu hati dia tuan-tuan, nak kenal Islam. Padahal punya berpuluh tahun dekat Mekah tak kenal Islam. Tu nak ceritanya. Sabar, Allah tak buka lagi pintu hati dah kata gua anda Syekh. Sabar. Siapa? Malah sebut nama kau, sebut nama payah pula kan aku ni. Nak khabar cerita tuan-tuan. Jadi sabar, insya-Allah, ya. Quran sebut ala inna nasrullah, kan bila sahabat kata, Nabi kata mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah, bila pertolongan Allah? Allah kata apa? Ala inna nasrullahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah hampir. Lalu tanya lagi, bila hampir tu macam mana? Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Alaysa subhu biqaribin, bukankah waktu subuh itu semakin hampir? Malam ni malam kan, subuh lagi berapa jam? Kejap aja, kejap lagi subuh lah. Itulah ibarat kemenangan Islam. Allah buat ibarat macam tu, tak jauh dah, cuma kau kena sabar je sikit. Gitu, istiqamah je, itu je benda ni. Tapi tak nak ikut kepala kita, jeng kan. Okey tuan-tuan ya. Jadi dalam tempoh ni berlaku banyak perkara. Dalam tempoh Sulhul Hudaibiyah ni berlaku banyak perkara yang menguntungkan Nabi SAW. Bukan Nabi saya untung, bahkan kita pada hari ini pun untung juga, sebab mujur ada sirah ni. Wa kabura alaihim. Okey. Wa yakuna bainal muslimin wa quraisy sulhun muddatu 10 awamin. Dalam perjanjian Hudaibiyah kata apa? Kita tak boleh berperang selama 10 tahun. Yasudu khilalaha salam bainal fariqaini, dan dua-dua puak mesti berdamai. Tengok tuan-tuan, lama tau. Saya minta maaf cakap, kalau tuan-tuan ada berasa hati minta maaf saya nak cakap, Nabi berdakwah dekat Mekah tadi berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun. 13 tahun 23 tahun campur lah. 13 tahun kan. Dia punya fight tu bukan fight mulut bang. Kita fight mulut dengan geng-geng keris ni. Memanglah ada berlaku zaman Mali kan, berlaku Lembu Merbau, berlaku juga. Mana zaman Nabi berlaku juga macam tu. Setara macam tu pun Nabi SAW masih berbesar hati untuk menerima perdamaian ni. Masih menerima perdamaian lagi. Dia nak berdamai, kita terimalah kan? Sebab tu dalam Quran kata wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Itu kafir tu. Quran kata kalau orang kafir cenderung kepada perdamaian dengan kita, contohlah kita perang orang kafir, perang, tiba orang kafir angkat bendera putih, contoh dia nak berdamai dengan kita, maka Quran kata apa? Fajnah laha, maka kamu cenderunglah kepada perdamaian. Dan Allah kata apa dekat ayat ujung? Wa tawakkal ala Allah, dan berserah pada Allah. Sebab mesti nanti ada orang tak setuju. Apa pula nak berdamai tu ustaz? Kita nak menang dah sikit lagi. Kau sontot sikit lagi menang lah. Apa nak
bernamai pula. Mesti ada kata macam tu, confirm. Jadi saya buat contoh. Tiba-tiba contoh ya, geng UMNO lah pas tengah sebuah tu, ajak berdamai. Contoh dia ajak berdamai, ikhlas hati nak berdamai. Macam berdamai, kita kena buat syarat. Boleh berdamai dengan syarat kau ikut cara kita, bukan aku ikut cara kau. Bonus izzatul Islam. Ya. Ada orang tak ada mampus sama kau. Jangan Syekh. Quran boleh benarkan benda tu. Tapi ada kaedah, ada cara. Maka kepimpinan kita semua, subhanallah, insya-Allah Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka. Nabi kata, la tajtami ummati ala dalalatin. Umat aku tidak akan bersepakat dalam perkara yang menyesatkan. Tak mungkin majlis syura ni tuan-tuan buat benda yang menyesatkan kita. Na'udzubillah min zalik. Tak mungkin. Tak mungkin Nabi kata macam tu. Tengok, Nabi terima perdamaian mereka. Anda pernah bercakap dengan seorang pemimpin lah, tak nak sebut nama lah, nanti kan orang buat isu malah aku. Anda kata mustahil ke tidak kita nak berdamai dengan puak-puak kerih ni. Maka kepimpinan tu kata, Ustaz, dalam politik ni tidak ada benda yang mustahil. Kalau kita boleh berdamai dengan orang kafir, apa salahnya kita berdamai dengan orang Islam? Kan tak mustahil. Orang nak tipu tu kerja dia tuan-tuan. Jangan dia kata ni apa tak cerdik dah buat ketipu. Memanglah. Dan Quran kata fatawakkal 'ala Allah wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, baru kau pergilah kepada perdamaian tu dan kau berserah pada Allah. Dia nak tipu, Allah ada. Wa idzam qurbikal ladzina kafaru, Allah ada. Allah wa makarallahu Allahu khairul makirin. Tapi kita kena cerdik jugalah kan, jangan ikut dia belaka. Wa zadal amru qaswatan ala qulubi sahabatil kiram. Dan bertambah-tambah sahabat-sahabat tu kata, sahabat dia tak puas hati Syekh, sahabat dia tak puas hati. Berat kau tahu tak perjanjian ni. Kenapa? Anna Suhail bin Amr ishtarata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam item perjanjian Sulhul Hudaibiyah tu, yang pertama kita akan berdamai, yang kedua kita tak akan berperang selama 10 tahun, yang ketiga anna man jaa min Quraisyin ila al-muslimina mu'minan min rajulin aw imra'atin raddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quraisyin. Tengok ayat perjanjian tu. Mana-mana orang beriman di kalangan lelaki dan perempuan duduk kat Mekah, di luar Mekah, beriman secara senyap-senyap. Tiba-tiba dia pun dalam tempoh Hudaibiyah perjanjian 10 tahun ni, tiba-tiba dia pindah ke Madinah tanpa dapat izin keluarga dia. Maka hendaklah engkau Muhammad pulangkan mereka kepada kami semula. Orang beriman yang nak pindah ke Madinah tu, pulangkan balik ke Mekah. Berat ni. Wa anna man jaa minal muslimina ila Quraisy murtaddan anil Islam lam yarudduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, kalau ada orang Islam di Madinah murtad lari ke Mekah, kami orang Mekah tak perlu pulangkan orang ni ke Madinah semula. Berat sebelah ke tidak tuan-tuan? Korang ni faham ke tidak macam ni? Berat sebelah bang, serius aku cakap. Orang Islam yang duduk dekat Mekah tiba-tiba pindah ke Madinah dalam tempoh Sulhul Hudaibiyah ini, mesti kau pulangkan balik ke Mekah. Tapi kalau orang Islam yang murtad dekat Madinah tiba-tiba dia balik kepada keluarga dia di Mekah, kami orang Mekah tak perlu pulangkan mereka ke Madinah. Memang confirm berat sebelah. Mimma asara hafizata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila time masuk item yang ketiga lah kita kata ni, yang syarat ketiga ni, Umar baca, Umar mengamuk, merah muka dia. Fawasaba ila Siddiq Abi Bakr faqala ya Aba Bakr. Melompat Umar jumpa Abu Bakar. Haji Bakar, itu bahasa mudanya. Na'am, Abu Bakar kata, alaysa Muhammadun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar sampai cakap macam tu, bukankah Muhammad ini Rasulullah? Bala. Bahkan alasna bil muslimin, bukankah kita ni orang Islam wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata qala bala. Bahkan ya, awalaisu bil musyrikin, bukankah puak-puak kafir para tu kafir?
Abu Bakar kata, betul, kafir. Fa'ala ma nu'ti daniyata fi dinina. Umar punya marah. Habis kenapa kita sanggup hinakan agama kita, mengalah ke diorang? Umar kata, faqala Abu Bakar fi hazmin, ilzam amra Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar. Ilzam amra Nabi Muhammad ya Umar. Abu Bakar kata, Umar, ikut arahan Nabi. Ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar spontan? Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Takut Umar, mengucap terus tuan-tuan. Maknanya apa? Kita sekarang tak ada Nabi dah. Nak ikut siapa? Maka Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi dah kata macam tu. Ulama pewaris Nabi, ikut ulama lah selamat. Ni tak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa ada ulama, apa ada kepentingan? Tak ada apa-apa kepentingan tuan-tuan, kecuali mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Tu je. Nak dapat keridhaan Allah, nak supaya kita mati besok semua ni masuk syurga belaka insya-Allah. Amin. Tu je. Payah sangat nak faham. Simple present tense, you know. Faqala Umar. Maka Abu Bakar kata, wa inni asyhadu annahu Rasulullah. Aku juga bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Ustaz nak samakan Tok Guru dengan Nabi. Tak, ada aku cakap macam tu. Aku cakap pewaris, pengganti. Tu kan ada kata tu kan. Maksum lah tu. Sepak muka apa tahu. Tak erti. La haula wala quwwata illa billah. Yang maksum Nabi. Para sahabat tak maksum. Apa tak lagi ulama tidak maksum. Tapi Nabi katakan, la tajtami'u ummati ala dalalatin. Umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang menyesatkan. Takkan berlaku insya-Allah. Nabi kata apa? Lan tadillu abadan intamassaktu bihima kitab Allah wa sunnati. Kau takkan sesat selama-lamanya, forever and ever. Kau takkan sesat selama-lamanya selagi mana kau berpegang kuat dengan benda ni. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah, Nabi kata. Maka segala keputusan yang ulama buat setakat ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Payah nak faham apa. Saya tak marah tuan-tuan, tapi saya nak bagi semangat, motivasi supaya istiqamah dalam perjuangan Islam. Gitu ceritanya. Nabi katakan, fa innahu man ya'ish min ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata nanti kalau dipanjangkan umur, kalau kau panjang umur nanti, kau akan lihat khilaf yang banyak di kalangan umatku. Allahu akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau akan lihat khilaf yang banyak yang akan berlaku. Maka bila berlaku khilaf banyak, Nabi kata, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kau pegang sunnahku. Inilah sunnah Nabi. Perjuangan Nabi, cara tunjuk ajaran Nabi, pegang betul-betul. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah al-khulafa'ir rasyid Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kau gigit sunnah ini kuat-kuat dengan gigi geraham kamu, gigi taring kamu, kuat-kuat gigit. Biar patah gigi tak apa. Nak kawal, yang penting jangan kau tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam cerita ni tuan-tuan, nak khabar nak khabar, adakah semua sahabat puas hati? Tak. Yang paling tak puas hati siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa Umar? Bapa betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Umar? Yang Nabi kata, "Lau kana nabiyyu ba'di lakana Umaru." Kalaulah ada nabi lepas pada aku, Umar orangnya. Summa mata Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tak puas hati. Umar jumpa Nabi. Lalu apa kata? Ya Nabi Allah, alasta bi Rasulillah? Bukankah engkau Rasulullah? Nabi kata, qala bala. Ya. Awalasna bil muslimin? Bukankah kita ni orang Islam ya Rasulullah? Nabi kata, bala. Ya. Awalaisu bil musyrikin? Bukankah puak-puak Suhail bin Amr geng Mekah kafir belaka ya Rasulullah? Nabi kata, bala. Ya. Fa'ala ma nu'ti daniyata fi dinina. Kenapa kita sanggup hinakan, mengalah dengan syarat-syarat ni, sedangkan kita lebih mulia pada mereka ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Abdullah wa rasuluhu wa lan ukhalifa amrahu. Sesungguhnya aku merupakan hamba Allah dan pesuruhnya,
dan aku takkan buat perkara yang bercanggah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Takkan ulama takkan buat perkara yang bercanggah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Takkan buat. Lepas tu kena istiqamah, belajar, rajin mengaji, masuk usra, dengar kuliah elok. Jangan tengok masuk kanan keluar, aku mengajar sembang contoh-contoh. Allahu akbar. Sian. Semangat aja tak cukup, kena mengaji. Tapi kalau rajin mengaji tak semangat pun jengkreng juga kan? Mengaji bagus tapi nakut pahit. Aduh, tak boleh juga tuan-tuan. Inni abdullahi wa rasuluhu, aku ni kan hamba Allah dan pesuruh Allah. Walan ukhalifa amrahu, dan aku takkan buat perkara yang bercanggah dengan arahan Allah. Wala yudayyi'inillahu abadan, dan Allah takkan mensia-siakan aku selama-lamanya. Allah kata, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Sekarang tuan-tuan, setiap bulan berapa ramai ahli baru dalam PAS? Berapa ramai? Tak kurang 9,000 ahli tuan-tuan. Setiap bulan takbir. Tak percaya lagi hanya Allah. Subhanallah. Sekarang terpaksa pula buat tapisan, tak cukup tangan. Setiap bulan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu. Kita banyak benda tak tahu kan. Tunggu bagi kamu rahsia dah tu. Faqala Umar. Umar kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dia jumpa Abu Bakar, dia jumpa Nabi kan. Dalam apa kata Umar? Famaziltu ba'da dhalika atasaddaqu wa asum. Nabi kata macam tu, aku takkan buat perkara yang bercanggah dengan arahan Allah. Umar berasa bersalah dengan sebab dia cakap kan, dia macam naik suara tau. Dia macam tak puas hati. Famaziltu ba'da dhalika atasaddaqu wa asum. Maka sejak pada itulah aku sentiasa bersedekah, aku berpuasa, wa usalli wa atik, aku sembahyang sunat, aku sembahyang taubat, aku sembahyang dan aku memerdekakan hamba. Makhafata kalami alladhi takallamtu bihi yawma idzin, kerana bimbang perkataan yang pernah aku cakap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta rajautu an yakuna Allah qad afa anni, sehingga aku harap-harapkan Allah mengampunkan dosaku. Dengan sebab apa? Dengan sebab perkataan itu macam tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tak puas hati bertaubat pada Allah. Ada dibuat parti lain. Ada pakai jom kawan-kawan semua. Ini tidak adil. Kita pula kena balik ke Madinah. Kita nak rempuh yang ni, apa barang tunggu lagi lama. 1,500 bang. Lepas tu nanti kalau kita tengok adalah peristiwa Hudaibiyah tu, bila Nabi arah supaya sahabat balik, kan orang dah pakai ihram. Bila tak boleh buat umrah, kau kena tahallul. Kau kena tahallul, kau kena bayar dam. Kena bayar dam lah pula, sahabat kata. Ada. Kena bayar dam lah pula, tak nak buat. Akhir Nabi sendiri yang sembelih, maka sahabat pun ikut arah Nabi, sembelih belaka. Tak buat parti lain, tak buat kumpulan, tak buat, saya tak buat. Tak buat. Waktu penting sirah ni tuan-tuan. Semoga Allah selamatkan saya dan tuan-tuan semua, insya-Allah. Amin. Ingat tu, jangan memecah belahkan jemaah Islam. Jangan. Berat risikonya tuan-tuan. Maka sahabat tak puas hati, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, puasa, istiqamah terus, sahabat dalam perjuangan Islam. Wala bertama tauqil aqdi baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Setelah selesai menandatangani MOU antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy, qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murajahan ila al-Madinah, maka Nabi bersiap sedia untuk pulang semula ke Madinah, tak boleh masuk ke Mekah sebab ada perjanjian nak buat umrah tahun depan. Lakinnahu maka la yastaqiru biha qalilan hatta ta'arada dhimmatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mawasiqu liikhtibarin qasin bisabab Abi Basir Utbah bin Asir batal qissatina hadhihi. Tapi tuan-tuan, tak dan lama Nabi pulang ke Madinah, berlaku satu peristiwa yang betul-betul menggoncang ketahanan Nabi SAW. Perjanjian yang Nabi buat dengan orang Quraisy ini, berlaku satu peristiwa yang siapakah penyebab peristiwa ini? Itulah hero cerita kita pada malam ini, Abu Basir Utbah bin Asidin radhiyallahu ta'ala anhu. Baru nak start cerita dia tuan-tuan. Tadi tu bukan cuma intro baru baru nak start cerita. Falnatruk lahul kalam. Kita dengar sendiri macam mana dia cerita kat kita. Qala Abu Basir,
Seronok baca kitab ni, pengarang ni dia cerita macam yalah, macam filem cerita tu. Kuntu rajulan minal mu'minin al-mustad'afin. Ni Abu Basir cerita tuan-tuan, saya tolong lakonkan. Dia kata aku ni di kalangan orang Islam yang tertindas di Mekah. Idh lam yakun li bi Makkah ashiratun tahmini aw rijalun yujiruni. Aku dekat Mekah tak ada keluarga yang besar yang boleh support aku atau pertahankan aku. Mana dia orang Islam tapi mustad'afin, biasa kena tangkap. Kau orang Islam kena belasah, kena seksa. Kenapa? Sebab dia tidak ada kabilah yang support dia. Macam siapa? Bilal bin Rabah, macam Ammar bin Yasin, macam apa nama tu, Suhaib Ar-Rumi, kan? Itu semua jenis tak ada anak beranak yang besar. Memang kalau dia nak masuk Islam, memang teruk dia orang kena. Wa kanat Quraisy qad sabban alayya sawtan azabiha bisabab mufaraqati lidiniha wa nadhi awsaniha. Dan aku ni dah teruk sangat kena belasah, kena penjara, kena pukul dengan puak-puak kafir Quraisy dengan sebab aku meninggalkan menyembah berhala. Walamma akhadha al-muslimuna yuhajiruna ila al-madinati habasatni Quraisy. Ketika orang Islam berhijrah ke Madinah, aku antara orang yang tak boleh berhijrah. Aku dipenjarakan. Falam tasmah li bil hijrah ma'al muhajirin. Tak dibenarkan aku berhijrah bersama orang muhajirin. Wa tarakatni ataqallabu ala narin mashbubatin min ghaizha wa hifdhiha. Tinggallah aku seorang dekat Mekah dalam keadaan terseksa. Bukan kejap bang. Kalau ikut dalam cerita ni 6 tahun dia kena ragging, dia kena belasah, dia kena seksa di kota Makkah tuan-tuan. Kalau ibadat kat Syria tu orang dah mati dah. Pun hidup lagi. Nak khabar macam gitu. Fakanat kullama asaba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakatin aw ghazwatin. Setiap kali dia kata bila berlaku peperangan antara Nabi dengan orang Quraisy, perang, dapat berita Muhammad menang. Diorang Quraisy kalah. Bila Muhammad menang, Quraisy kalah, intaqamat minni wa min ikhwati bil mustad'afin alladzina habasu minhum asyad intiqam. Kami yang jadi mangsa. Kan? Berbalik bukan wang hajar ni pasal kau ada kita pula kena. Padahal dia berperang lawan Nabi dengan para sahabat. Kalah dekat Badar, menang sikit dekat Uhud, kalah bukan dekat Khandaq, Muraisi', tak peperang macam-macam peperangan lagi. Bila kalah, kita juga jadi mangsa. Kena lempuk, kena lempak. Kita jadi apa? Flashback, kan? Kena belasah kita ni. Summa sanaha di ghaflatan min Quraisyin fautanamtuha. Lalu ditadikan Allah, aku mendapat satu peluang untuk melarikan diri. Wa madaitu faran bidini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana la a'lamu min amri sulh Hudaybiyah illa qalil. Lalu tadi Allah satu hari aku berjaya melarikan diri daripada Mekah menuju ke Madinah. Kebetulan pula masa aku lari itu betul-betul pada tahun 6 Hijrah dan molek lepas Nabi buat perjanjian Sulhul Hudaybiyah dengan puak-puak Quraisy. Ingat tak janji ketiga apa tadi? Yang terma ketiga kan? Sesiapa di kalangan orang Islam yang lari daripada Mekah, hendaklah kau pulangkan balik semula. Alamak. Aku tak tahu cerita ni. Ya, sahabat dia kata aku tak tahu cerita ni. Tahu gitu-gitu je. Qala Abu Basir, famadaitu ughidhu sayran nahwal Madinah. Lalu aku pun berjalan seorang-seorang merentas pada pasir menuju ke Madinah. Tuan-tuan, benda ni takkan berlaku kecuali di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Taala buat benda ni, tunjuk pada kita. Yatiru bisyauq ila liqa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahdunu al-hanin ila al-'aish ma'al muslimin. Dalam hati ni terlalu rindu sangat nak jumpa Nabi. Tuan-tuan akan dengar cerita dia fine, cerita last kan, memang sedih sangat cerita dia tuan-tuan. Ya, sedih cerita dia. Bagi mereka yang ada feel macam akulah. Tapi kalau hati batu tak kata apa lah aku. Ya. Tengok dia berhijrah seorang-seorang, hati teramat rindu ke Nabi SAW, nak sangat tengok muka Nabi dan nak sangat berasa macam mana seronoknya hidup dalam kelompok orang Islam di Madinah. Boleh beribadat dengan selesa, boleh baca Quran dengan selesa, tak ada orang kacau, orang hormat kita, tak macam dekat Mekah, kejap kena penampau, kena peneraja, teruk, tak tahan sangat. Akhirnya dibuat keputusan berhijrah ke Madinah. Fama in wata'at qadamayya al-Madinah. Sedang molek kaki aku mencecah ke kota Madinah. Waqtahalat aynayya bi mar'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dan boleh aku sempat sekejap tengok Nabi SAW. Hatta ba'asat Quraisy bi kitabin ila Nabi SAW ma'a rajulin min Bani Amir wa maula min mawaliha tatlubu minna Nabi SAW ayaruddani ilaiha amalan bi syurutis sulh. Dan boleh sampai tak ada duduk kata. Tiba-tiba daripada jauh nampak ada beberapa penunggang kuda datang. Tengok plat kuda tu plat Mekah. Macam dia tengok Allah kenal semua wakil Mekah datang. Bawa surat jumpa Nabi SAW. Apa kata surat tu? Wahai Muhammad, kami kehilangan seorang bernama Abu Basir bin Asid. Abi Basir Utbah bin Asid. Nombor MyCard 74033114. Contoh. Dan kami dapat maklumat dia sekarang berada di Madinah. Pulangkan semula kepada kami di Mekah. Ikut perjanjian Allah. Faqala Abu Basir, walam akun atawaqqa ay ya'murani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biruju' ila ma kuntu fi min al-bala. Aku tak sangka langsung dan aku tak terfikir langsung yang Nabi akan cakap kepada aku, kau balik semula ke Mekah. Aku rasa Nabi tak akan cakap macam tu kat aku. Wal'auda ila asli Quraisy ba'da an najautu minhu bi nafsi wa dini. Setelah aku berjaya menyelamatkan diri aku dan agamaku. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltafata ilayya wa qala. Dia tepi Nabi ni bang, baru sampai bang. Peluh tak kering lagi ni bang, baru sampai ni surat sampai pus laju. Nabi balik ke dia, Nabi kata apa? Ya Abu Basir, na'am ya Rasulullah. Inna qad a'tayna ha'ula'il qawma ma qad 'alimta min al-'ahd. Wahai Abu Basir, kau tahu kan, kami orang Islam di Madinah ada perjanjian dengan orang Quraisy di Makkah. Dan perjanjian ini kami kena patuh. Wala yasbu fi dinina al-ghadr. Dan kami takkan melanggar janji ini. Pulang semula ke Mekah. Wa inna Allah ja'ilul laka wa liman ma'aka min al-mustad'afin farajan wa makhrajan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kau dan orang-orang yang bersama dengan kau di kalangan mustad'afin farajan wa makhrajan. Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu pelepasan insya-Allah, kemudahan insya-Allah. Sedih lah. Nabi suruh balik ke Mekah. Dah selamat dah ni balik ke Mekah semula. Fantaliq ila qaumi. Nabi kata, kau balik semula ke Mekah. Fakultu. Lalu apa kata Abu Basir? Ya Rasulullah, ataruddani ila al-musyrikin yaftinunani fi dini. Adakah kau sanggup pulangkan semula aku ke Mekah? Lalu mereka akan menyiksa aku, mereka akan memfitnah agamaku, merosakkan akidahku ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Ya Abu Basir, intaliq. Abu Basir, pergi balik ke Mekah. Fa inna Allah Ta'ala sayaj'alu laka wa liman ma'aka bil mustad'afin farajan wa makhrajan. Allah akan berikan kemudahan kepada kamu insya-Allah. Nabi cakap tu tuan-tuan bukan syok sendiri, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi cakap macam tu. Qala Abu Basir, fantalaqtu ma'a rajulaini. Rupa-rupanya bukan dia seorang, ada lagi dua orang tuan-tuan. Sorry. Ma'a rajulaini, mana dua lelaki yang datang tu pos laju tu. Kan, yang suruh arah tangkap bini bawa balik ke Mekah. Aku pun tak kata apa dah. Nabi kata gitu, terpaksa balik ke Mekah pula. Sedih jangan cakap dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah ini, yang kisah Suhail bin Amr tu lagi best. Tengah-tengah buat ni sign molek ni, dia ada anak lelaki seorang. Anak lelaki dia beriman dengan Nabi, duduk kat Mekah. Lama sangat nak keluar tak boleh. Tiba-tiba anak dia lari. Ya Rasulullah, ya Rasul, selamatkan saya. Tapi dah sign tadi. Nabi tu, Allah, sianyalah budak ni. Tolong. Bapak dia kata, Muhammad, kita dah janji dah ni, apa cerita? Dia berkata, kau balik semula, kau balik semula. Ya Rasulullah, menangis-nangis. Apa dia kata, kau balik, kau cakap balik. Kau hajak ni. Apa ada sepak je budak ni. Dia libas dengan tali yang ikat unta tu, kau tahu tak? Dia libas, sahabat menangis. Orang kata apa, remuk hati, kau tahu tak?
Benda-benda perjuangan Islam ni tuan-tuan susah. Kalau tak sabar, jadi gitu lah. Kita dah tak ada Nabi dah zaman sekarang. Maka majmu'atun minal ulama, himpunan ulama ini takkan buat benda yang merugikan Islam. Takkan buat macam tu. InsyaAllah ada kebaikan, insyaAllah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yakin, baca ayat tu yakin, faham. Bukan kau tempel kedai mamak. Dia doa moral rezeki Ustaz. Memanglah moral rezeki, tapi itu juga memberikan akidah kepada kita. Kau takut kepada Allah, Allah segala-galanya. Lalu aku ni baliklah semula ke Mekah dengan dua-dua orang Mamat Quraisy ni. Hatta idza kunna bi Dzul Khulaifah ala budi 7 amyalin min al-Madinati. Berjalan, lebih kurang 7 batu di luar Madinah. Jalasna linusiba syai' min rahati. Lalu kami berehat dekat batang pokok, rehat. Tengah-tengah rehat ni, dua orang mak hati aku ni. Faqultu li Quraisyin asarimun sayfuka hadha ya akha Bani Amir. Sebab-sebab tak macam mana dia bayar dia. Apa kata Abu Asir? Bang, lawa pedang abang tu. Abang Quraisy lah. Lawa pedang abang. Pedang abang ni tajam ke? Dia tanya. Kalau nak, memang abang pakai bintang ni. Amin. Wa ja'ala yakusu alai min khabari kita wa kita. Fa'abdaitu lahu ajabi minhu. Lalu dia pun cerita, kau tahu tak sejarah pedang aku ni? Sejarah pedang aku ni, contoh cerita, dia tak cerita macam tu, contoh. Aku daripada tok nenek moyang aku. Tok nenek moyang aku dulu memang pakai awak pedang. Hang Jebat, hang Kasturi, hang Leki dulu tempah dekat tok nenek moyang aku. Contohlah tuan-tuan dah gitu. Contohlah, dia tak cerita lah macam tu kan. Tapi dia kata pedang ni hebat. Dah lawan tu, dah lawan dia, bunuh orang gede-gede. Dia punya besi, brand dia punya besi katana ni, kau jangan main-main. Falamma ra'ani. Jadi aku ni, Abu Basir kata aku layan. Allah, memang bijak. Pedang kuat, dia kuat lah. Dia layan. Falamma ra'ani a'jab min sayfi hadzal ajab qala unzuhu in syi'ta. Dia puji pedang. Mamat Quraisy kata kepada dia, kau rasa nak test ke pedang tu? Kau tak cepat, biar aku test. Kau pergi test tak pokok tengok. Abang saya kata okey, aku test lah. Dia pun ambil tuan-tuan. Falamma sara sayfu fi yadi qultu fi nafsi musyrikun yaquluni ila al-musyrikin liyaftuni an dini wa yadhikuni syarra al-'adhab wallahi la anqadhu wa la amdi ma'ah. Aku pun ambil pedang. Terima kasih abang, terima kasih. Ambil pedang, dalam hati kata apa? Nantang celaka kamping. Kau nak bawa aku balik Mekah kau nak rosakkan akidah aku siap kau, aku takkan biarkan kau. Laqad bari'at zimmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina aslamani ilaihi fama alayya idza qataltu. Hati dia kata macam tu. Nabi dah buat benda yang betul lah. Mana Nabi dah serahkan aku ke Quraisy. Kalau aku buat tindakan sendiri ni, salah aku, bukan salah Nabi. Sebab Nabi dah ikut perjanjian, pulangkan balik. Tiba-tiba tengah jalan berlaku something wrong. Bukan salah Nabi, salah aku. Summa salatu sayfa min ghamdihi wa alawtu ra'sahu bi wa qataltuhu. Aku pun tak cakap banyak, aku buka balik. Dia tetap di kepala Muhammad kat situ tuan-tuan. Tuan pedang tu dia tetap kat situ juga, mampus kat situ tuan-tuan. Mati. Jadi dia kata sekarang Nabi tak bersalah, salah aku. Orang nak kata-kata aku jaga ke Nabi. Falamma ra'a al-maula alladhi kana ma'hu masra'ahu walla hariban min wajhi. Kan seorang lagi kan. Seorang lagi tu nampak aku dah tetap seorang mamak ni, putus kepala dia pun bersepak lagi balik ke Mekah tuan-tuan. Falam attabi'hu illa yakun li bihi ra'arabun, dan aku pun tak kedua lantak dalam kuat lagi. Wa madha ila al-Madinah hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل مذعور أصابه فزع فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ويحك مالك قال قتل صاحبكم صاحبي. Rupa-rupanya mamak seorang lagi, dia bukan lagi Mekah tuan-tuan, dia lari balik ke Madinah. Pasal Madinah lagi dekat kan, 7 batu kan, dia lari balik ke Madinah tuan-tuan.
pergi jumpa Nabi SAW. Nabi duduk dalam masjid, tengok tadi datang, apa hal datang pula ni, seorang pula tu, mana lagi dua orang? Abu Basir dengan seorang lagi mana? Datang dengan muka pucat lesi. Nabi kata apa cerita? Dia berkata, wahai Muhammad, kawan kau tu dah bunuh kawan aku. Qala Abu Basir, fa wallahi ma bariha rajul min makanihi hatta tala'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawashshihan sayfa alladhi qataltu bil Quraisy wa qultu ya Rasulullah qad wafat dhimmatuk wa adallahu anka. Elok tak lama kemudian mamak tu berbalik lari ke Mekah. Aku ni balik sampai ke Madinah, jumpa Nabi SAW. Dalam keadaan pedang tu ada dekat tangan aku, dengan darah masih mengalir dekat pedang tu. Aku kata, ya Rasulullah, engkau dah tunaikan janji engkau. Engkau buat betul, kau pulangkan aku semula ke Mekah. Tak sampai Mekah pun. Wa'adallahu anka, dan Allah dah, tak ada masalah, betul kau buat ya Rasulullah. Qala wa kaifa, Nabi kata macam mana pula? Qala wa qad wafaita bi ahdika wa aslamtani ila alqawmi yadan bi yadin. Ya Rasulullah, kau tunaikan janji kau dah serahkan aku kepada lelaki tadi. Summa tanatu ana bi nafsi minhum, tiba-tiba aku sendiri tak nak aku lawan. Wa najautu bi dini makhafata ayaftinu ay ya'bathu bi. Aku bimbang ya Rasulullah, kalau aku balik ke Mekah, diorang akan buat macam-macam dekat aku, dan pada aku bimbang akidah aku akan rosak. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila man ma'ah wa qala, tuan-tuan, sekarang kalau tengok pada perjanjian, cantik, solid, Nabi tak buat silap apa. Hamba Allah ni yang dah buat, kita kata silap lah kan, mana dia buat, dia bunuh orang kafir ni. Lalu Nabi dia tengok dia bunuh orang kafir ni, Nabi balik kepada sahabat, Nabi kata apa? Wailu ummihi min mis'ari harbin. Ni istilah tau, ay bitalliha wa mawqidi nariha. Law kana ma'ahu rijalun fawaqa'at maqalatu hadhi min nafsi mawqi'an. Anda faham maknanya lebih kurang macam ni. Nabi kata celaka sungguh, Nabi kata. Ini akan punca kepada api peperangan kalaulah ada orang lain bersama dengan kau. Maknanya Nabi kata, jangan kau seorang buat kerja ni, biar ada orang lain support kau. Kalau kau seorang, jangan kau mati nanti. Nabi sebut umum. Lau kana ma'ahu rijal, kalaulah ada beberapa orang lelaki bersama dengan kau. Bila Nabi kata macam tu, aku ni, dia kata, aku berasa maknanya Nabi macam setuju perbuatan aku ni, tuan-tuan. Setuju. Faham cerita apa ni? Nampak sikit? Nampak? Tak nampak? Contoh. Tapi masalah ada gambar seorang lagi tu, Malay tu kan, maknanya yang jauh pijak gambar Tok Guru tu. Kalau kita buat kerja seorang-seorang aja, cari minat tu, settle je dia. Contoh gitulah bahasa mudahnya. Taklah suruh settle. Si bacat dia. Summa atba Abu Basir yaqul lam yakun fi wus'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayastabqiyani indahu wafa'a bi ahdihi. Abu Basir kata, tapi aku tak boleh duduk kat Madinah lama-lama. Pasal kalau aku duduk dalam Madinah lama, lambat laun Quraisy akan hantar wakil juga. Apa cerita? Aku dah kena bunuh. Lah duduk dengan kau rupanya. Tak pasal, keluar dekat utusan melalui Quraisy ke depan. Muhammad mungkin janji, dia suruh orang dia bunuh kita orang pula. Payahlah pula nak menjawab tu, tuan-tuan. Macam mana aku nak buat ni? Walam yakun fi wus'i an a'uda ila Quraisy. Kalau aku duduk lama-lama dekat Madinah, kadang jadi isu. Kalau aku balik ke Mekah pula, teruk aku kena. Famadaitu hatta nazaltu 'Ius ala sahil bahri. Akhirnya aku pun tawakal pada Allah, keluar daripada Madinah seorang-seorang menuju ke kawasan tepi pantai, jalan pantai di Madinah. Nama tempat tu Al-Aus. Fi tariqi allati kanat taslukuha Quraisy fi tijaratiha ma ila Syam. Jalan ni, tuan-tuan, biasa orang Quraisy lalu untuk berniaga ke Syria. Mana laluan highway peniaga-peniaga. Wa aqamtu hunak. Aku pun duduk seorang kat situ. Tak tahu. Tapi tuan-tuan, nak cakap, nak cerita, segala perkara yang berlaku telah tertulis di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya saja.
ketika Allah berfirman kepada mak Nabi Musa, Allah kata apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah kata, wahai ibu Musa, lusukan anak kau sampai dia kenyang, letak dalam bakul, hanyutkan dalam sungai. Jangan takut, jangan bimbang, aku akan kembalikan semula budak ni kepada kau. Ikut arahan aku. Maka mak Nabi Musa tak cakap banyak, buat arahan Allah Ta'ala, hanyutkan di sungai Nil, tuan-tuan. Kalau ikut logik kita, mampulah sungai Nil punya ombak macam mana bang, bergegor kapal, jangan main-main. Ini pula bakul, berdebu gitu. Tapi Allah Ta'ala iza arada syai'an ayakula kun fayakun. Akhirnya kapal pula, bakul tu tersadai tepi istana Fir'aun, betul-betul tepi laluan sungai istana Fir'aun. Kata macam dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Wa aqamtu hunak, lalu aku pun seorang-seorang duduk tepi pantai. Macam mana aku ni? Summa ma labisa an sami al-muslimun al-muhtabasu fi Makkah qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni wailu ummihi min mis'ali harbin law kana ma'ahu rijal. Tah macam mana takdir Allah, tuan-tuan. Perkataannya Nabi kata tadi tu kan, yang Nabi kata dekat dia kan, masa dia bunuh orang tu, kata engkau ni punca berlakunya peperangan. Kalaulah ada beberapa orang lelaki bersama dengan kau, pertahankan kau. Perkataan Nabi sebut tu yang aku ingat tu, tak macam mana tersebar dekat Mekah. Tak tahu lah siapa kabar. Ada orang WhatsApp ke macam mana, Allahu a'lam. Faja'alu yakhrujuna ilayya wahidan ba'da wahidin. Rupa-rupanya tu, bila sampainya maklumat tu dekat orang Mekah, khususnya orang Islam mustad'afin yang masih lagi dalam perjanjian Hudaibiyah ni, seorang demi seorang keluar daripada Mekah, senyap-senyap. Kalau bos tu masak diorang, memang kena punya. Keluar seorang, hatta balagha nahwan min 70 rajulan. Tuan-tuan tahu tak, ni semua kerja Allah, subhanallah, kerja Allah. Lepas tu sabar. Dalam berjuang Islam pun sabar. Bacaan kita, subhanallah, seronok berjuang Islam ni bila ada sirah macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, dengan izin Allah Ta'ala, diorang keluar dari Mekah tu, elok pula bertemu dengan Abu Basir tepi pantai ni. Lepas seorang, mula seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Takkan kita lepak gini, buatlah apa benda, kemah ke, kanopi ke kan. Buatlah apa benda tu, apa pos laju lah pula. Pilihan raya ni apa? Pos panas. Pondok panas bang, lama sangat tak pilihan raya, lupa. Pondok panas bang, buat pondok panas. Buat tu nampak, macam ni member kita, member kau tahu berapa orang? 70 orang lepas ni. 70 orang. Nabi tak langgar janji sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah hantar. Sahabat ni dia isytihad sendiri, betul tak? Dia keluar sendiri. Kalau dia nak pergi Madinah, dia kata cover, kalau kita pergi Madinah, cover kena hantar balik. Dan kita takkan lawan arahan Nabi. Dan kita buat ni pandai-pandai kita sendiri. Apa yang berlaku, lantaklah. Gitu, tekad dia orang ni. Wa kana awwala haula khurujan ilayya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Orang yang mula-mula sampai dekat tempat aku temu mulia tu, anak kepada Suhail bin Amr tu, tuan-tuan, yang buat sign aku janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia lepas juga akhirnya jumpa aku. Faja'alna naqta tariqa tijarati ala Quraisy falan nadfar bi ahadin minhu illa qatalnahu wa la tamuru bina 'irun lah ila akhaznaha. Bila kami dah ramai 70 orang, masak Quraisy kan pergi berniaga pergi Syam, niaga kita menyuruh elak. On the way balik, pow, jadi Robin Hood tak pasal, betul. Dia orang rompak geng Quraisy ni. Kena rompak, kena bunuh, kena kidnap. Akhir Quraisy sakit kepala. Orang dia kena bunuh, barangan perniagaan habis, kena rompak belaka. Wa qad istadda sa'iduna wa qawiyat syaukatuna. Akhirnya kami sebagai rakyat semakin kuat. Tuan-tuan, takdir Allah daripada seorang je kerja. Subhanallah, daripada seorang je kerja. Kuat sampai ada senjata sendiri, ada makanan, ada tempat sendiri. Wa ghadawna fi haluqi Quraisy nuqiddu madaji'aha wa nabuthu dha'ra fi qawafiliha hatta daqat bina zar'an wa ayadha al-hiyal fi amrina. Akhir Quraisy sakit kepala, pening kepala. Sebab apa? Dia orang punya rumah kena rompak,
Duit-duit kau kena rampas, nak buat macam mana? Fakatabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu bi arhamiha ay yad'una ilaihi wa tu'linu lahu annaha nazalat an syartiha al-muta'allaq bina. Akhir tuan-tuan orang Quraisy buat keputusan, dia ambil balik surat MOU tu. Dia kata, ginilah Muhammad, kita padamkan syarat ketiga, kau ambillah ke ladang balik ke Madinah Melaka. 70 orang tu hamput balik ke Madinah Melaka. Akhirnya kemenangan untuk siapa tuan-tuan? Kemenangan kepada Islam. Takbir. Itu ceritanya. Sabar. Nanti adalah orang berubah hati untuk sokong perjuangan Islam. Ini tak nampak lagi, tak sabar juga. InsyaAllah sabar. Anda bukan nak kata good, tidak, tapi anda yakin sangat-sangat janji Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Jandal sahibu Abi Basir. Akhir tuan-tuan, Quraisy pun buat pertemuan dengan Nabi, batalkan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Kami 70 orang ni seronok. Akhirnya kami bersiap sedia untuk pulang ke Madinah. Setelah dah kaya dah. Hebat unta masyhur. Okey. Qala Abu Jandal sahibu Abi Basir. Ni last ni sedih sikit lah. Yang last ni cerita ni Abu Jandal yang cerita, bukan Abu Basir dah. Abu Jandal anak kepada Suhail bin Amr tu. Abu Jandal cerita. Wa fi ma nahnu kazalik. Tengah-tengah kami seronok bersiap-siap nak pergi ke Madinah. Wasalana kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una fihi ila al-qudum alaihi. Wa kana yawma idzin akhi Abu Basir maridan marad al-maut. Tengah-tengah kami bersiap sedia, datang surat daripada Madinah. Ini secara rasmi, tapi kata bersiap pulang ke Madinah. Orang kafir dah putuskan perjanjian. Kami punya seronok, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, seronok belaka. Tiba-tiba tadi Allah, Abu Basir ini jatuh sakit tuan-tuan. Sakit yang tenat sangat-sangat. Fa'ataitu kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'ahu ila shafatayhi wa qabbalahu. Summa fadat ruhu wa huwa yaqul iqra'u anni salama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibawa surat Nabi kepada Abu Jandal, Abu Basir. Abu Basir tuan-tuan, dia tengok surat Nabi ni. Dia angkat surat Nabi, dia letak kat bibir, dia cium. Dalam keadaan sakit tenat tu dia cium. Dia sempatlah baca beberapa kalimat. Dan akhir dia kata apa? Sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Radhiyallahu ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni contoh orang berjuang Islam, istiqamah, sabar. Maka Allah kata dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Orang yang berjuang berjihad fi sabilillah ni, berjuang, ada di kalangan mereka yang meninggal dunia, ada di kalangan mereka yang sedang menunggu bilakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka awasi tuan-tuan, ujian dia subhanallah kan, daripada Mekah kena seksa punya lama, lari ke Madinah, Nabi pulangkan balik, bunuh si kafir ni, bawa diri sampai ke pantai, datang kawan 70 orang support dia, perang. Akhirnya sampai surat pulang ke Madinah, Allah takdirkan sampai ajalnya. Allahu akbar. Sebab tu kemenangan Islam ni tuan-tuan, entah kita sempat lihat insya-Allah. Amin. Dan entah kita tak sempat tengok kemenangan Islam. Tuan Guru ni Abdul Aziz tak sempat melihat hudud dilaksanakan di Kelantan. Pada berpuluh tahun berbuih mulut, kering air mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum sampai masa nak kata macam mana. Almarhum Ustaz Fadil Nur meninggal. Kan tadi Allah zaman Tok Guru jadi. Wallahu alam, harap-harap Tok Guru sempat melihat negara ini melaksanakan Islam insya-Allah. Amin. Tapi wallahu alam, kalau Allah takdirkan Tok Guru meninggal sebelum sempat melihat kemenangan Islam, kan? Maka kerja Islam ni kita kena teruskan. Lepas tu saya teringat sangat masa kita pergi hantar bantuan kat Syria tu. Masa balik tu tuan-tuan, saya bersembang lama dengan ada seorang sahabat yang berjihad kat sana, orang Syria tu. Ana tanya ke dia, agak-agak kau bila kita nak menang ni? Dia kata, ya Nazmi, kita ni tak ada apa. Kita ni macam benih je.
Kita tanam benih, orang siram air, tumbuh pokok. Nak dapat buah tu tak tahulah bila. Mungkin cucu kita akan datang merasai kemanisan buah tu. Kita mungkin tak rasa. Dia cerita benda tu, tuan, saya sedih sangat dalam kereta, sedih sebab sangat hati. Dia kata dalam berhadapan dengan Terbasyar, dengan Iran, Hizbullah, Syiah, ISIS, fitnah sama mujahidin. Dia kata kami ni tidak ada apa yang nak keluar pada mulut kecuali alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu je boleh kata. Allah uji sungguh, tuan-tuan. Allah uji sungguh dia orang. Kita kat Malaysia ujian macam ni je. Itu pun dah sakit hati juga, apa tu tak? Sakit hati dia orang. Ujian dahsyat. Anak bini, mak bapak, adik-adik kena bunuh, kena sembelih, rumah habis hancur bersepai. Kan? Sampai peringkat tak ada perkataan kecuali la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kami takkan cakap sesuatu perkataan kecuali apa yang Allah redha. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu je kami boleh kata. Anda dengar dia cakap tu sampai dekat border, hati aku dah tak tahu sebab sangat hati aku ni. Menangis aku kat border. Peluk dua tu macam seakan-akan kita akan berpisah buat selama-lamanya. Dan betul, tuan-tuan, itulah hari terakhir saya peluk dengan salah seorang mujahid bernama Abu Ishaq. Peluk dia senyum, dia suka. Tak pernah, insyaAllah panjang umur kita bertemu. Saya balik ke Malaysia lebih kurang 2 bulan. Pada Raya Haji dapat berita, dapat gambar beliau telah gugur syahid rahimahullah ta'ala. Tu bukan senang kan. Bila kita tengok kat Syria, tengok kita kat Malaysia ni, perjuangan kita susah juga. Macam kita tak ada apa, kita ada WhatsApp ni, tuan-tuan. Banyak kita ni setiap WhatsApp kan, di pimpinan atasan tu, sakit kepala tu. Tapi dengan sebab ada Allah, ada Allah menyebabkan kita seronok dan yakin dengan janji Allah. Menang ataupun kalah tak penting, yang penting redha Allah Subhanahu wa taala. Fa warainahu turabahu hunaka walhiqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an mis'al al-harbi Abi Basir faqad 'asha mu'azzaban fi sabilillah wa mata musyarradan fi sabilillah aidan. Lalu kami pun menyebayangkan mandikan jenazahnya, sembahyangkan jenazahnya dan tanam beliau di kawasan pesisiran pantai itu, tuan-tuan. Dan kami pun bersiap-siap untuk pulang ke Madinatul Munawwarah. Semoga Allah merahmati Abu Basir, hidup sepanjang perjuangan dengan penuh ujian Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mati dalam keadaan musyarrad. Musyarrad macam kita kata apa? Pelarian. Sampai tak ada negeri, Mekah pun tidak, Madinah pun tidak. Mati tepi pantai, tuan-tuan. Itulah perjuangan Islam yang terpaksa kita lalui. Dan sahabat ni antara orang yang Allah uji berat ujiannya. Ada di kalangan sahabat yang tak seteruk macam ni, ada sahabat yang lebih teruk, dan macam-macam cerita yang kita akan jumpa di dalam sirah Nabi SAW. Tak lain dan tak bukan mengukuhkan hati kita dan yakin kepada kita ni bahawasanya inilah perjuangan yang kita sambung daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, tuan-tuan, panjang umur dan rezeki. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang sahabat Nabi yang lain, insyaAllah. Jadi macam